kebiadapan ahli parlimen PAS. Kerana kebiadapan beliau, akhirnya satu laporan polis secara besar-besaran dibuat oleh pemimpin pemimpin Parti Amanah Negara, bukan pemimpin ya. Pemimpin, kita betulkan dulu. Nanti ada pelawalan-pelawalan yang kepanasan. Jadi apapun sahabat semua, kenapa ya pemimpin pemuda daripada Parti Amanah Negara ini membuat laporan polis ya kepada ahli parlimen Pasir Mas, Ketua Penerangan PAS ini. Jadi ini yang menarik ya untuk saya bacakan beberapa kenyataan, beberapa laporan polis yang telah dibuat ya oleh pemimpin pemuda daripada Parti Amanah Negara ini. Jadi kalau kita lihat yang pertamanya adalah pemuda Parti Amanah Johor, ia telah membuat satu laporan polis terhadap YB Pasir Mas Fadli Sahari berhubung kenyataan kontroversi yang dimuat naik di Facebook beliau. Laporan dibuat di IPD Kulai oleh pengarah komunikasi pemuda Amanah Johor, Saudari Raza Ismail bersama Ketua Pemuda Amanah Johor, Taqiyuddin Ceman dan rakan-rakan pemimpin lain. Kenyataan tersebut didakwa bersifat menghasut dan boleh menimbulkan kebencian terhadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sekaligus menggugat keamanan dan juga kestabilan negara. Jadi pemuda Amanah Johor mendesak siasatan segera dilakukan mengikut Akta Hasutan, Kanun Keseksaan dan juga Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi memastikan tindakan undang-undang yang sewajarnya dibuat. Jadi itu ada kenyataan ataupun laporan polis ya daripada pemuda Amanah Johor. Dan satu lagi laporan polis yaitu pemuda Amanah Pulau Pinang, ia berkenaan dengan kenyataan Fadli. Jadi semalam pada jam 7 Januari sekitar jam 7 petang di IPD Bandar Pedah, Biro Mobilisasi Pemuda Amanah Pulau Pinang juga telah membuat satu laporan polis terhadap ahli parlimen Pasir Mas Fadli Sahari susulan kenyataan beliau yang dianggap menghina institusi diraja. Kenyataan tersebut dianggap mencabar kedaulatan dan kehormatan institusi diraja yang menjadi tonggak sistem pemerintahan negara kita. Sama mereka sebagai rakyat Malaysia yang menghormati Perlembagaan Persekutuan Pemuda Amanah Pulau Pinang menegaskan bahwa institusi diraja perlu dihormati tanpa kompromi. Kenyataan berbau penghinaan seperti ini tidak wajar dilontarkan, apatah lagi seorang ahli parlimen yang sepatutnya menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat. Jadi kami menggesa pihak polis dan pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tegas terhadap kenyataan tersebut. Tindakan sebegini penting bagi memastikan keamanan dan keharmonian negara terus terpelihara serta memberi mesej jelas bahawa penghinaan terhadap institusi diraja tidak akan diterima. Pemuda Amanah Pulau Pinang komited untuk terus mempertahankan. Kami juga menyuruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama menghormati dan mempertahankan institusi diraja yang menjadi simbol perpaduan dan kestabilan negara. Jadi itu antara kenyataan pemimpin-pemimpin pemuda Pulau Pinang. Dan satu lagi laporan polis dibuat ialah satu laporan polis yang dibuat sendiri oleh Ketua Pemuda Parti Amanah berkenaan juga dengan kenyataan Fadli Sahari. Jadi Ketua Pemuda Muhammad Hasbi, Muhammad Hasbi Muda bersama pemuda Amanah kawasan di Selangor telah membuat satu laporan polis terhadap ahli parlimen Pasir Mas Fadli Sahari susulan kenyataan beliau yang dianggap menghina institusi diraja. Kenyataan tersebut dianggap mencabar kedaulatan dan keharmonian institusi diraja yang menjadi tonggak sistem pemerintahan negara kita. Katanya sebagai rakyat Malaysia yang menghormati Perlembagaan Persekutuan, Pemuda Amanah menegaskan bahawa institusi diraja perlu dihormati tanpa kompromi. Kenyataan berbau penghinaan seperti ini tidak wajar dilontarkan apatah lagi oleh seorang ahli parlimen, katanya, yang seharusnya menunjukkan teladan yang baik. Jadi kami menggesa pihak polis dan pihak berkuasa, katanya, untuk menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan terhadap kenyataan tersebut. Tindakan sebegini penting bagi memastikan keamanan dan keharmonian negara, katanya. Jadi itu antara satu kenyataan daripada pemimpin-pemimpin Parti Amanah Negara, sahabat-sahabat semua, yang mana mereka telah pun membuat secara besar-besaran, beramai-ramai untuk membuat laporan polis kepada pemimpin Parti PAS ini. Dan kita tahu Parti PAS ini adalah parti yang seringkali menghasut, menggunakan
isu 3R, sehingga akhirnya seperti Sanusi didakwa kerana menghasut dan juga memperlekeh kuasa yang di Pertuan Agong dan juga Sultan Selangor. Walaupun ya pendakwaan terhadap Sanusi yang pertamanya kepada Sultan Selangor itu telah ditarik balik kerana Sanusi telah memohon maaf dan beliau mengaku telah terkilaf ataupun menfitnah, memperlekeh kuasa Sultan Selangor. Jadi akhirnya ya untuk itu telah ditarik balik dan satu pendakwaan diteruskan, iaitu pendakwaan memperlekeh kuasa yang di Pertuan Agong. Dan satu lagi kenyataan terkini daripada Pemuda Amanah, hantaran Fadli bahaya bernada menghina. Itu antara kenyataan daripada pemimpin ya Parti Amanah ini. Katanya hantaran berbaur sindiran oleh Ahmad Fadli Sari semalam dilihat sebagai langkah Ketua Penerangan Pasir Pusat itu mencipta isu dengan berselindung di sebalik kenyataan sindiran. Pada masa yang sama, kata Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Hazmi Hasan, Ahmad Fadli menghantar isyarat berbau hinaan, bahaya dan boleh mencetuskan perdebatan. Jadi mengulas hantaran ahli Parlimen Pasir Mas itu semalam, Hazmi berkata kenyataan berkenaan memang ditujukan kepada pihak tertentu, namun seolah-olah agar ia tidak ketarah sangat. Hubungan kenyataan tersebut jika dirujuk situasi semasa, terutama yang berkaitan kenyataan Istana Negara mengenai isu titah tambahan, ia boleh ditafsir sebagai sindiran terhadap istana. Dan jika benar Ahmad Fadli bukan sahaja tidak menghormati institusi diraja, tapi jelas bertentangan dengan semangat menjunjung perlembagaan yang menjadi asas kestabilan negara, katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Jadi terdahulu Ahmad Fadli dalam hantaran di media sosialnya berkongsi ungkapan, disangka jantan berkokok nyaring, rupanya ayam betina bertelur sebiji, disergap biawak di Gadai Reban lewat semalam. Walaupun tidak jelas maksud di sebalik ungkapan itu, namun ia dimuat naik selepas UMNO mengumumkan mereka membatalkan rancangan mengadakan himpunan solidariti untuk Najib Razak pada 6 Januari yang lalu, iaitu pada kemarin. Ia menyusul beberapa jam selepas Istana Negara meminta semua pihak agar menghormati perlembagaan dan undang-undang berhubung sebarang permohonan bantuan mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Jadi sebelum ini beberapa pihak mendakwa wujud titah tambahan daripada Agung ke-16 agar Najib dibenarkan menjalani tahanan rumah bagi menghabiskan hukuman penjaranya. Bahkan juga mendakwa kerajaan berdolak-dalik berhubung keberadaan titah tambahan berkenaan itu. Jadi semalam Istana Negara memberitahu seorang badan yang ingin memohon pengampunan itu keringanan hukuman mesti dikemukakan kepada yang di Pertuan Agong. Baginda kemudian akan meneliti permohonan tersebut sebelum membuat keputusan berdasarkan pandangan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Hazmi berkata kebijaksanaan dan keikhlasan seorang pemimpin sepatutnya boleh dinilai berdasarkan kejelasan mereka berkata-kata dan bertanggungjawab. Sebaliknya, kata Hazmi lagi, integriti dan kejujuran mereka boleh dipersoalkan jika hanya bermain dengan kata-kata yang kabur dan mengundang kekeliruan. Dan jika Ahmad Fadli katanya merasakan dirinya benar, mengapa perlu berselindung di sebalik perumpamaan tanpa berani menyatakan maksud secara langsung? Sebagai seorang ahli parlimen dan pemimpin parti yang kononnya memperjuangkan prinsip Islam, sikap beliau sangat mengecewakan. Islam mengajar pemimpin untuk bercakap dengan hikmah, jelas dan bertanggungjawab, bukan bermain politik kotor yang menyerupai adu domba, katanya lagi. Dan tambah lagi, pemilihan kata-kata yang mengelirukan dan mungkin bermaksud menghina jelas bertentangan dengan sifat yang diharapkan daripada seorang pemimpin yang berhikmat untuk rakyat. Hazmi juga berkata, pendekatan diambil bekas Kota Pemuda PAS Pusat itu menyerupai kelasiman yang dilakukan Presiden mereka, Hadi Awang, yang gemar membinatangkan musuh politik. Adakah ini akhlak yang ingin anda tujukan soalnya? Jika benar seorang pemimpin Islam, maka hormatilah ikrar sebagai ahli parlimen bahwa anda menghormati dan menjaga perlembagaan. Islam tidak pernah mengajar untuk umatnya untuk menghina, kata Hazmi lagi, yang mana pemimpin tertinggi negara sama ada secara tersurat dan tersirat atau melaga-lagakan rakyat dengan sindiran yang tidak bertanggung jawab. Berhentilah bermain politik, gosip dan mengheret rakyat ke dalam naratif bahaya. Tegakkan keadilan dengan kejujuran. Jika anda tidak mampu memimpin dengan bermaruah, mungkin lebih baik menyerahkan tempat anda kepada mereka yang lebih layak dan berintegriti, kata Hazmi yang juga Ketua Pemuda Amanah Kelantan. Itu dia. Jadi sahabat semua, itu antara perkara yang berlaku dan menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Bagaimana pandangan anda? Ya, anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen.
Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.